Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama kali marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya maka kita dapat lagi hidup di dalam iman, Islam dan ihsan. Semoga kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala meninggalkan dunia ini mati di dalam husnul khatimah, insya-Allah. Pada video yang lalu saya telah menyatakan tentang dua perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan para sahabat di zaman Nabi, iaitu perbezaan pendapat mereka dalam memahami perintah Nabi, iaitu janganlah kamu bersolat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah, dan juga perbezaan pendapat antara Ibnu Abbas dan lain-lain sahabat di dalam masalah berlari-lari anak sewaktu sa'i. Baik. Pada kali ini saya nak menyatakan secara ringkas dalam masa beberapa minit saja supaya tidak membebankan penonton atau pendengar untuk memahaminya ya. Saya sengaja buat secara ringkas saja ya bagi kita orang yang awam. Baik. Berlaku juga perbezaan pendapat di antara tabi'in dan tabi'in. Ini ulama yang hidup selepas daripada zaman sahabat. Saya ambil contoh satu, dalam memahami ayat Quran allamastumun nisa dan jikalau kamu menyentuh perempuan ada dalam Quran tu kita boleh semak Jadi saya bukan hafiz, jadi saya tak hafal surah-surah dia Imam Hanafi menafsirkan ayat allamastumun nisa itu, dan jikalau kamu menyentuh perempuan. Ini menyentuh itu Imam Hanafi menafsirkan iaitu bersetubuh. Bersetubuh. Kalimah menyentuh. Menyentuh itu. Allamastumun nisa, al-masu. Imam Hanafi menafsirkan bersetubuh kerana berdasarkan satu ayat di mana Maryam dicipta oleh Allah Ta'ala mengandungkan Nabi Isa alaihissalam. Dan Maryam berkata, bagaimanakah aku boleh mengandung? Mafhumnya, bagaimanakah aku boleh mengandung sedangkan aku tidak pernah disentuh lelaki? Jadi Imam Hanafi mengambil ayat perkataan Siti Maryam ini, perkataan ibu Nabi Isa ini untuk menafsirkan ayat allamastumun nisa, dan jikalau kamu menyentuh perempuan maka bersucilah. Itu ayat tu Tetapi Imam Syafi'i menafsirkan ayat itu secara mantuk, secara jelas, iaitu apabila disebut menyentuh bermakna menyentuh kulit. Menyentuh kulit. Jadi Imam Hanafi dia tidak orang kata mentakwil ayat itu sebagai bersetubuh. Inilah yang menjadi pegangan mazhab Imam Abu Hanifah, iaitu mazhab Hanafi, yang menyatakan tidak bersentuh, tidak batal wuduk jika menyentuh kulit antara lelaki dan perempuan. Ditambah melainkan jika ada hawa nafsu. Dan jika ada hawa nafsu itu dia akan berkisar atau berkait dengan persetubuhan. Tetapi Imam dalam mazhab Syafi'i, menyentuh kulit antara lelaki dan perempuan membatalkan wuduk salah seorang daripadanya atau kedua-duanya sekali. Inilah antara khilaf
tabi'in dan tabi'in di dalam memahami ayat Quran. Fokus saya ialah tidak berlaku antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah menerakakan salah seorang daripada mereka. Tidak pernah Imam Syafi'i menerakakan Imam Hanafi, dan tidak berlaku juga murid-murid Imam Hanafi menerakakan Imam Syafi'i dan juga pengikut-pengikut Imam Syafi'i, ya. Ini menunjukkan betapa imam-imam ini memahami bahawa khilaf itu tidak menjadikan seseorang itu kafir ataupun sesat, ya. Bersalahan dengan kita pada hari ini, apabila ada orang tidak sepaham dengan kita, kita pun menyesatkan orang itu ataupun mengkafirkan orang itu ataupun menerakakan orang itu, ya. Di sinilah menunjukkan perbezaan akhlak antara kita dengan imam-imam terdahulu, ya. Betapa imam-imam terdahulu sangat menghormati ilmu, sangat menghormati perbezaan pendapat. Bersalahan dengan kita hari ini, ada kadang-kalanya ilmu kita tidak seberapa, pemahaman kita tidak seberapa, maka kita menyesatkan orang, ya. Jadi di zaman ini viral ataupun sering sangat berlaku, ya, apabila sesuatu amalan itu tidak diperbuat oleh Nabi, maka dengan sewenang-wenangnya ada antara kita menyesatkan yang melakukannya, ya, dan menghukumkan mereka ahlul bid'ah, ahlul neraka, ya. Sedangkan kaedah untuk memahami apakah amal yang tidak dilakukan oleh Nabi itu boleh dilakukan ataupun tidak, ada dalil ataupun tidak, ya. Ataupun bagaimanakah dalil itu, adakah ia direct daripada Quran, direct daripada Nabi, ataupun melalui kias, ya. Di sinilah perbezaannya. Maka hendaklah kita faham bahawa perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama mujtahid terdahulu adalah kerana mereka berbeza dalam memahamkan, berbeza dalam menafsirkan ayat, yang mana mereka menetapkan pendapat mereka itu sebagai pegangan mereka dan pegangan pengikut-pengikut mereka, ya. Jadi hendaklah kita faham dalam hal ini, jangan kita mudah-mudah menyesatkan orang dan menerakakan orang, ya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.